Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Diharap kamu semua berada di dalam kandungan sehat walafiat hendaknya. Untuk kita meneruskan PDPR pada hari ini. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Mari Kita Semula. Ya, mari kita semula. Itu tajuk pada hari ini. Untuk itu, murid-murid sila rujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 22. Ya, muka surat 22 dengan tajuk kita masuk unit baru, unit 16 ya. Unit 16 iaitu pengurusan sisa pepejal. Ya, macam mana nak uruskan sisa pepejal. Sisa ni maksud dia ialah bahan-bahan yang tidak digunakan lagi. Ya, itu sisa pepejal. Kemahiran ialah mendengar dan bertutur. Ya, mendengar dan bertutur. Tajuk dia ini ya, cikgu dah cakap tadi. Mari kita semula. Cerita bagaimana Nabila membantu ibunya. Kita lihat. Nabila ingin membantu ibunya membuang sampah. Tumpuannya pada cara yang paling sesuai untuk mengitar semula. Nabila ni seorang murid, budak yang rajin. Dia selalu membantu ibunya. Jadi pada hari itu Nabila ingin membantu ibunya membuang sampah. Tumpuannya ialah cara yang paling sesuai untuk mengitar semula. Mengitar semula ni maksud dia gunakan semula lah. Untuk digunakan semula sisa buangan tadi. Kita lihat apa kata ibu dia. Nabila, cara manakah yang akan Nabila pilih? Saya memilih cara. Di sini ada dua cara. Yang pertama, pengasingan sisa pepejal di punca. Pengasingan sisa pepejal bahan yang tak digunakan tadi diasingkan di punca. Maksudnya ialah cara dia asingkan sisa ni, diasingkan sisa ni masuk dalam ni. Sisa ni maksud dia kalau sisa plastik satu bekas, sisa kertas satu plastik, sisa yang kaca satu bekas. Kalau kamu masih ingat lagi bagaimana penggunaan tong kita semula. Tong kita semula warna biru digunakan untuk menempatkan sisa daripada kertas. Semua kertas berwarna dan tidak berwarna seperti akhbar, majalah, buku, helaian kertas, katalog, risalah, kalender, kad, sampul surat dan kotak kadbod dan sebagainya lah. Ini boleh dimasukkan dalam kotak ataupun tong kita semula berwarna biru. Jadi kertas ini tidak termasuk kertas tisu, kertas karbon, kertas minyak, kertas aluminium, kertas berlapis plastik dan kertas yang kotor. Itu untuk tong kita semula warna biru. Tong kita semula warna coklat untuk sisa-sisa daripada kaca. Semua kaca berwarna dan tidak berwarna seperti botol minuman, botol minuman ringan, balang makanan, botol vitamin dan botol
kosmetik, ya, untuk kecantikan. Kosmetik nih boleh, kalau tak guna lagi, boleh diasingkan dan dimasukkan ke dalam tong yang berwarna coklat. Ya, tidak termasuk inilah kristal cermin, cermin tingkap, skrin kenderaan, ya, logam, peralatan makmal, ya, dan balang atau botol bahan toksik. Benda-benda, botol-botol yang digunakan untuk bahan yang beracun tidak termasuk. Kemudian tong kita semula warna jingga ialah untuk kegunaan dia untuk menempatkan tin aluminium, tin, ya, keluli dan plastik. Ya, semua jenis aluminium dan tin keluli seperti tin minuman, ya, tin minuman ringan, bahan bekas-bekas makanan boleh diasingkan dan dimasukkan dalam tong kita semula berwarna jingga. Okey. Itu tong kita semula. Jadi tadi Nabila dia asingkan, ya. Kalau pengasingan sisa pepejal di punca. Punca ni maksudnya di sinilah. Asingkan sisa, asingkan sisa tadi mengikut jenis tadi, kertas ke, kaca ke, ya, logam ke. Kemudian sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Itu cara yang pertama. Sisa yang boleh dikitar semula, dikumpulkan, masukkan dalam plastik. Ini masukkan dalam plastik. Kemudian diletakkan di tepi tong sampah. Tong sampah di rumah kamu lah. Nanti akan diambil oleh pihak yang berkenaan, ya. Akan dikutip. Itu cara yang pertama, pengasingan sisa pepejal di punca. Cara yang kedua ialah pengasingan sisa pepejal di tong kita semula. Tong kita semula cikgu dah terangkan tadi, ya. Tong cerita, tong biru ni untuk apa, coklat untuk apa, jingga untuk apa. Cara dia ialah asingkan sisa yang terdapat di rumah tadi, sisa kertasnya, kalau ada kaca, ada tin aluminium. Sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong kita semula. Ini dihantar di kawasan ataupun lokasi yang terdapat tong kita semula. Kalau yang pertama ni tadi depan rumah je. Depan rumah masing-masing ada tong sampah, letakkan tepi tong sampah tu je. Yang ini kena pergi di kawasan yang ada tong kita semula. Ni. Kalau dalam gambar ni dekat Pasar Raya Dimat. Sebelah Pasar Raya Dimat tu diletakkan tong kita semula ni. Jadi kita daripada rumah dah siap asing-asingkan. Ni dah bila dia siap asingkan, dia pergi masukkan ke dalam tong mengikut jenis sisa buangan tadi. Baik, di antara yang kedua ini, ya, dua-dua cara ni kita lihat persamaan dia. Persamaan dia yang pertama, asingkan sisa. Di sini pun asingkan sisa. Kalau cara ini kena asingkan sisa, cara ini pun kena asingkan sisa juga. Itu dia punya persamaan. Kemudian sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Okay. Di sini sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong kita semula. Jadi yang sama je di sini ialah ini.
Sisa yang boleh digitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik. Di sini pun sama. Sisa yang boleh digitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik. Nah, itu sama. Jadi dah ada dua persamaan. Kemudian beza dia yang berbeza ialah yang ini diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Kemudian di sini yang berbeza dia ialah dihantar ke lokasi yang terdapat tong kita semula. Itu perbezaan dia. Kalau pengasingan cara pepejal di punca tadi, ya, ni. Kalau cara ini dia. Letak tepi tong sampah pada hari kutipan. Tapi kalau gunakan cara pengasingan sisa pepejal di tong kita semula, ni. Dia hantar ke lokasi yang terdapat tong kita semula. Okey. Jadi di sini ada dua perkara yang sama. Satu, dua. Okey, sama Ada dua perkara yang sama. Dan ada satu perbezaan pada setiap cara, iaitu yang ini kemudian yang ini. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat membezakan ataupun membandingkan maklumat yang terdapat dalam buku teks ini. Ini kita namakan dia maklumat yang tersurat. Tersurat ni maksudnya apa yang terdapat dalam buku teks ini, yang ditulis sama ada melalui tulisan, gambar dan sebagainya. Itu yang tersurat. Jadi di akhir pembelajaran ini diharapkan kamu dapat menjelaskan dan membanding beza maklumat yang tersurat. Okey, secara kritis dan kreatif. Okey. Baik. Itu tentang tajuk yang terdapat dalam buku teks. Jadi untuk tugasan hari ini, murid-murid lihat buku aktiviti jilid 2, muka surat 23. 23. Tajuk dia ialah khidmat pengurusan sampah. Okey, khidmat pengurusan sampah. Jadi apakah kehendak tugasan ini? Ini. Bandingkan cara pengurusan sisa sampah di air dan di darat. Okey. Jadi tadi cikgu dah terangkan dalam buku teks cara perbandingan ataupun perbezaan di antara kaedah pengurusan sisa pepejal dari punca dan satu lagi tadi dari kawasan. Jadi ini bandingkan cara pengurusan sisa sampah di air dan di darat. Okey. Rumah Datuk Alia berhampiran dengan Sungai Muar, Johor. Alia sedang berbual-bual dengan datuknya sambil melihat pekerja membersihkan sungai. Okey, ini rumah Datuk Alia berdekatan dengan Sungai Muar, Johor. Dan Alia dia berbual-bual dengan datuk dia lah, sambil melihat pekerja sedang membersihkan sampah sarap di sungai lah. Okey. Baik. Jadi ini ialah membersihkan tadi pengurusan sisa pepejal di sungai. Kemudian ini pengurusan sisa pepejal di darat.
Oke, satu di sungai, satu di darat. Baik, kita lihat di sungai dulu. Di sungai, yang pertama, kutipan sampah di sungai. Maksud dia kutipan sampah ini dilakukan di sungai. Oke. Kemudian menggunakan bot yang diubah suai. Jadi kutipan sampah ini menggunakan bot yang diubah suai. Sesuai dengan kerja untuk mengutip sampah di sungai. Kemudian sampah dikutip cepat. Ya, masa ataupun waktu yang diambil mengutip sampah ini adalah cepat. Kemudian muatan maksimum 50 kg. Maksudnya muatan bot ini boleh menampung muatan paling banyak ialah 50 kilo. Maksimum ni paling tinggi lah, paling banyak. Paling berat berapa? Paling tinggi sekali 50 kilo. Tak boleh lebih pada itu. Takut nanti bot itu tenggelam ataupun terbalik. Okey. Tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai. Okey. Tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai. Itu khidmat pengurusan sampah di sungai. Sekarang kita lihat pula khidmat pengurusan sampah di darat. Yang pertama, kutipan sampah dari rumah ke rumah. Okey. Dari rumah dia pergi dari rumah ke rumah. Okey. Yang kedua, menggunakan lori sampah. Lori sampah. Jadi kalau di sini tadi gunakan bot yang dibuat suai, ini menggunakan lori sampah. Kemudian sampah diangkut cepat. Sampah yang diangkut cepat. Okey. Jadi sama macam sungai tadi ya. Kemudian muatan maksimum 15,000 kg. Jadi berbanding dengan yang ini tadi. Kalau yang bot tadi muatan maksimum dia ialah 50 kilo je. Kalau lori sampah ini boleh memuatkan 15,000 kg. Okey, tujuan untuk menjaga kebersihan persekitaran. Untuk menjaga kebersihan persekitaran. Ini tujuan dia. Okey. Baik. Jadi, berdasarkan maklumat yang diberi di atas ni tadi, kamu kena isikan peta buih. Ya. Pengurusan sampah di sungai dan di darat. Okey. Jadi apakah perkara yang kamu nak tulis di sini? Di sini dan sebagainya lah. Sebelum itu cikgu nak terangkan ya. Kalau di sini dan di sini dalam bulatan ini, dua bulatan ini ialah tentang persamaan. Tentang persamaan pengurusan sampah di sungai dan juga di darat. Apa persamaan dia? Persamaan dia seperti mana yang terdapat dalam buku teks tadi. Contohnya di sini. Kita tengok ini. Ini kutip sampah di sungai. Ini kutip sampah dari rumah ke rumah.
Jadi tak sama. Ini di sungai, ini di rumah. Tak sama. Jadi tak boleh tulis di sini. Di sini tak boleh tulis. Okey. Ini yang kedua menggunakan bot yang diubah suai. Ini menggunakan lori pun tak sama. Okey. Sampah dikutip cepat. Sampah dikutip cepat. Nah, sama atau tidak? Kalau sama, tulis kat sini. Kalau tak sama, tulis di tempat yang disediakan. Okey. Muatan maksimum 50 kilo. Sini muatan maksimum 15,000 kilogram. Sama atau tidak? Okey. Kemudian tujuan untuk menjaga kebersihan sungai. Sini tujuan untuk menjaga kebersihan persekitaran. Sama atau tidak? Kedua-duanya untuk menjaga kebersihan. Okey. Jadi di sini tulis yang sama ya, persamaan. Kemudian di sini tulislah berdasarkan maklumat yang diberikan ini. Contohnya di sini tulis ya, digunakan di sungai. Contohnya. Kemudian di sini kutip sampah di sungai. Dan di sini apa? Ya, ini ialah berdasarkan ni bot. Ni bot yang diubah suai tadi ya. Ini lori sampah. Lori sampah. Apa persamaan di antara bot dengan lori sampah dan perbezaan di antara bot dan lori sampah? Okey. Kalau ni tadi digunakan di sungai, di sini digunakan di mana? Kalau sini tadi kutip sampah di sungai, kalau di sini kutip sampah di mana? Kalau di sini tadi ialah ya, boleh diubah suai. Kalau lori sampah apa? Guna lori sampah di mana? Okey. Itu persamaan dan juga perbezaan dia. Jadi saya harap kamu dapat ya melengkapkan ya tajuk pengurusan sampah di sungai ini ya dalam peta ni ya. Peta buih ni. Ya, peta buih berganda ni ya. Kamu diminta melengkapkan peta buih berganda ni berdasarkan maklumat yang diberi di atas. Ya, ni. Okey, murid-murid. Jadi cikgu harap kamu memahami akan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Dan cikgu harap kamu dapat menyempurnakan tugasan yang diberi pada hari ini. Jadi cikgu rasa setakat ini saja untuk PDPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat maju jaya.